Okey, Assalamualaikum kepada semua dan juga pelajar saya, pelajar welding Kimpalan. Okey, harap semua sihat dan juga sentiasa jaga diri sepanjang PKPP ini. Hari ini saya akan terangkan berkenaan tata cara mengimpal. So, semua pelajar saya harap tengok nota dan juga tengok video ini. Okay, kita teruskan kepada pelajaran kita. Okay, kita teruskan pelajaran kita. Tata cara mengimpal WPS Welding Procedure Specifications. Tata cara mengimpal merupakan satu panduan yang menerangkan butir-butir lanjut atau spesifikasi kerja-kerja mengimpal bagi satu projek untuk diterima oleh ukuran piawaian, termasuk spesifikasi bahan dan garis kasar proses. Jadi, ia menunjukkan bahawa dalam tata cara mengimpal ni, semua benda berkenaan dengan kerja-kerja mestilah ada dalam tata cara tu. Dari segi panduan untuk spesifikasi kerja, cara buat kerja, piawaian dia, spesifikasi bahan besi dan juga garis kasar proses untuk proses dia juga. Okey, keperluan elemen bagi setiap sambungan atau kerja mengimpal mesti diuraikan sepatutnya dan diulang kaji serta berbincang dengan penyedia kimpalan. Okey, keperluan elemen tu untuk bagi setiap sambungan tu mestilah diuraikan dan dibuat ulang kaji. Macam kita nak buat pada BPS bagi 3G. So, punya kimpal mestilah buat ulang kaji. Dari segi proses yang dibuat, elektrod yang digunakan, bahan yang digunakan, besi sama ada bersesuaian dengan elektrod yang digunakan, dan juga dari segi sambungan dia, lurah apa semua, sudut condong macam mana, dan juga arus yang digunakan. Sebenarnya arus tu kuat ataupun sederhana bagi setiap pelarian kimpalan. Okey, tujuan tata cara mengimpal. Apakah tujuan dia? Iaitu bagi mendapatkan sifat-sifat khusus seperti kekuatan hentakan, gegaran, regangan dan lain-lain. Sekiranya untuk kita dapatkan kekuatannya berapa, kita nak tahu kekuatan dia dari segi hentakan, gegaran, hujan renggangan apa semua tu, maksudnya kena buat. Jadi daripada sini, daripada tata cara mengimpal, kita tahu kekuatan dia. Memastikan supaya bebas dari kerosakan yang kritikal seperti heat affected zone atau keretakan. Okay, keretakan ni salah satu musuh. Kalau ada keretakan, jadi kimpalan tu maksudnya tidak sempurna lah. Projek besi kita yang kita buat kimpal tu tidak akan betul, tidak akan jadi. Hanya sebab kalau ada keretakan, projek fail. Ada keretakan akan jadi masalah pada projek. Macamlah welding untuk pipe gas. Kalau ada keretakan, maksudnya gas boleh keluar dari keretakan itu. So menjadi masalah, boleh menjadi hazard bala bencana. Okey, mewajibkan kaedah kawalan mutu dilaksanakan. Okeynya, mutu kualiti dapatlah dijaga. Bila ada tata cara, kualiti kita mutu akan terjamin. Kalau tak ada tata cara, main kimpal je, memang mutu akan jadi rendah. Okey, menyelaraskan belanja pada kerja yang berulangan. So, apabila kita buat tata cara ni, kita dapat estimate apa benda kerja yang berulangan tu, kita dapat shortkan dia, kerja-kerja yang berulang. So, secara tidak langsung akan menjimatkan belanjawan kita. Okey, mengawal jadual pengeluaran. Mengawal jadual pengeluaran, bila kita dah tahu dengan tata cara mengimpal ni, dah bagi estimate masa dah. Paling kurang 3 jam siap. So kita dapat kawal jadual kita dapat estimate
bahawa satu projek menggunakan masa 3 jam. So dalam masa sehari boleh buat berapa projek? Kalau satu hari mungkin kerja 6 jam. So maksudnya ada 2 projek boleh siap. So boleh estimate jadual pengeluaran dia. Dan juga last sekali menjadi panduan bagi semua pihak, terutamanya kepada pengimpal yang bekerja. Okey, yang ni paling penting. So pengimpal kenalah rujuk tata cara ni kerana yang jadi panduan. Okey, faham? Okey, individu yang terlibat dalam membangunkan tata cara pengimpalan ni, individu yang terlibat lah, ada 3 semuanya. Semestinya pertama iaitu pelanggan. Pelanggan ni sebab ada syarikat persendirian atau badan-badan kebangsaan dan juga kerajaan. Okey, mereka ni lah yang bertanggungjawab bagi menetapkan ciri-ciri keperluan di dalam perjanjian. Okey, pelanggan ni dia minta untuk buat besi projek berkenaan tangki tekanan gas. So pelanggan akan beritahu, saya nak guna besi ni dengan kekuatan berapa untuk tampung kekuatan gas saya, kekuatan gas dia nak minta tu. Jadi pelanggan bertanggungjawab lah dalam menetapkan ciri-ciri keperluan dia, untuk apa dia guna, untuk projek apa. Okey, badan rasmi. Pelanggan ini mungkin terlibat dengan hal yang berkaitan dengan keselamatan awam setelah digunakan nanti. Okey, macam CIDB dan juga NIOSH. So, badan rasmi ni bertanggungjawab lah. Okey, yang ketiga, syarikat insurans. Syarikat insurans ni memerlukan suatu jaminan mutu sebelum sanggup mempertanggungjawabkan. Okey, keperluan syarikat insurans ni maksudnya bila ada apa-apa yang menyebabkan projek tu malam bencana ke apa semua, so syarikat insurans ni yang bertanggungjawab untuk bagi duit. Okey, penyediaan tata cara pengimpalan. Okey, langkah-langkah menyediakan tata cara pengimpalan. Sebagai contoh, untuk pengimpalan 3G, so kena buat dulu tata cara pengimpalan dia, WTS. Iaitu pertama, sediakan satu sambungan yang sesuai sebagai satu pelik contoh ujian. Sediakan satu sambungan. Okey, sebagai contoh saya bagi tadi sambungan temu untuk 3G. 3G proses menegak dan juga yang ada sambungan temu groove 3G. Okey, lepas dah siap, uji pelik melalui ujian musnah dan ujian tanpa musnah. Kena buat dua-dua ujian. Ujian musnah mungkin kita buat ujian peregangan, patah kelar dan sebagainya. Dan ujian tanpa musnah mungkin kita buat ujian radiografi, X-ray. Ujian magnetic test pun boleh buat juga. Okey, lepas tu nilai hasil dari ujian tersebut dicatatkan hasil ujian. Daripada ujian yang kita buat tu, kita nak catat. Okey, bila dah catat, mulakan perbincangan untuk menyediakan tata cara mengimpal. Okey. Okey. Last sekali, dapatkan kelulusan dan pengesahan dari sesuatu badan tertentu yang terlibat dengan kerja-kerja tersebut seperti pihak yang mengawal piawaian atau pelanggan itu sendiri. Okey, mestilah dapat kelulusan pada pihak yang bertanggungjawab. Pihak yang bertanggungjawab iaitu pihak yang mengawal piawaian macam AWS ataupun ada syarikat-syarikat yang mengawal kerja-kerja tu, dan juga atau pelanggan itu sendiri. Bila dah siap semua result, bagi kat pelanggan sama ada dia puas hati atau tak puas hati. Okey, rekodkan semua tata cara yang telah diluluskan dan jadikan tata cara pengimpalan yang sebenar, asal dan diakui serta boleh diedarkan. Okey, semua bila dah siap semua, dah dapat kelulusan daripada pelanggan atau pihak yang mengawal piawaian tu, so rekodkan dia dan edarkan tata cara tu bagi kepada pengimpal. Untuk pengimpal bolehlah mengikut tata cara pengimpalan ini. Okey,
merekodkan tata cara kempalan yang telah diakui dan diiktiraf. Setelah semua keperluan yang dikehendaki diperolehi serta mencukupi, tata cara tersebut hendaklah direkodkan. Ia hendaklah ditetapkan dengan teliti serta menepati kehendak kod khusus piawaian dan spesifikasi kehendak pelanggan. Mestilah ikut spesifikasi dia, kod khususnya mestilah tepat, piawaian, dan ingat paling penting kehendak pelanggan okey. Yang paling penting di sini ialah kod khusus dan piawaian lah. Kalau semua dah okey, tulus, okey lah. Tata cara yang telah diakui dan disahkan tidak boleh dipinda atau diubah pada mana-mana bahagian sekalipun. Jika terdapat sesuatu maklumat baru, ia adalah dibuat di atas barang khas kepada pelanggan. Bila dah diluluskan, jadi tidak boleh pandai-pandai pergi ubah. Maksudnya tata cara menyimpan tu kita dah buat. Untuk welding 3G sepatutnya kena guna sudut 30 hingga 35. Tetapi ada titipan yang ubah pada sudut 30 tu buat sudut 20. Jadi tidak. Tapi jika perlu diubah, mestilah buat borang khas kepada pelanggan. Kita nak ubah benda tu, mungkin ada satu efek jadi masalah, jadi terpaksa kena ubah. Jadi kena buat berdasarkan cara yang betul. Jenis-jenis tata cara kimpalan. Tata cara kimpalan umum menghuraikan proses kimpalan biasa serta tidak terperinci. Ianya melindungi keseluruhan langkah kerja. Tata cara kimpalan khusus. Tata cara jenis ini adalah lebih tepat dan teliti, digunakan oleh pekerja bagi mengawal dari berlaku perulangan kerja, dan juga ia amat penting bagi menentukan mutu kimpal telah memenuhi keperluan piawaian, terutama dari segi kaji logam, metallurgical, kimia dan sifat-sifat mekanikal. Boleh faham kan? Umum dan khusus. Umum ni maksudnya amlah, cara kerja dia tidak terperinci lah. Lepas tu keseluruhan langkah kerja. Yang khusus pula ia lebih teliti dan lebih tepat. Butiran tata cara timpalan. Ini kita boleh tengok pada kertas penerangan, rujuk pada kertas penerangan. Butiran tata cara timpalan. Kita tengok pada kertas penerangan. Butiran tata cara timpalan. Di antara butir-butir tu seperti di dalam kat bawah ni. Spesifikasi bahan. Nama spesifikasi bahan. Iaitu piawaian atau kod seperti AS1204 low steel. Siri kumpulan panca logam seperti 5056 panca logam aluminium. Kandungan kimia seperti perseimbangan karbon, badan pengesah, melulus seperti riox atau badan-badan lain. Untuk spesifikasi bahan ni, dari segi piawaian dia, siapa yang meluluskannya, kandungan kimia dia, semua kena ada di spesifikasi bahan. Proses ni dia menerangkan proses mengimpal yang hendak dilakukan dengan jelas, sama ada secara manual ataupun automatik. Dia dah sebagai tahu lah. Logam pengisi dan bahan lakur. Dari segi kandungan kimia dia untuk logam pengisi, klasifikasi buatan luar negeri, saiz elektrod dan logam pengisi. Yang ni paling penting, saiz elektrod yang kita guna berapa, sama ada 3.2 ataupun 2.6, dan juga logam pengisi tu saiz dia. Nombor syarikat pembuat, kita guna jenis yang mana satu. Syarat dan penyimpanan. Bahan guna habis seperti elektrod kawalan hidrogen hendaklah dipanaskan melebihi suhu bilik dan bebas dari kelembapan. Bila guna elektrod low hidrogen seperti apa? Seperti elektrod E7016 hingga E70
7018, iaitu elektrod low hydrogen yang digunakan untuk kimpalan 3G, 4G, 1G, 2G pun kita guna juga. Dan juga 6G, 5G, 6G. Kita guna elektrod low hydrogen. So, dia memerlukan penyimpanan khusus lah. Perlu diletakkan dalam oven. Sebelum digunakan, mestilah dipanaskan terlebih dahulu. Okey, gas pelindung. Jenis kadar aliran gas bagi purging dan baking. Kalau guna gas pelindung seperti kita guna gas CO2 ataupun gas argon, so dia akan dituliskan. Okey, arus. Ini termasuk jenis arus dan polarity. Yang kena beritahu sebab ada arus tu yang kita guna tu AC, alternative current, ACHF, alternative current, high frequency, DC, direct current, negatif, DC, direct current positif, DC, direct current, high frequency. Okey, voltan arka. Anggaran voltan arka adalah bergantung di atas penggunaan atau mesin. Ketepatan voltan adalah diperlukan bagi kerja-kerja kritikal. So, voltan arka ni kita kena beritahu berapa arus yang perlu digunakan, berapa arka voltan yang perlu digunakan untuk setiap larian tu. Larian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, enam. Setiap larian yang digunakan untuk bagi sesuatu penyambungan. Okey, kelajuan perjalanan. Ia diterangkan di dalam milimeter per minit. mm per minit. Mesin-mesin kipas dari luar negeri dilaras pada inci per minit. Maksudnya yang dari luar negara, inci per minit. Sebab kebanyakannya AS dia guna inci. Kelajuan ini amat penting. Ia dilaraskan berdasarkan kepada bone positioner, welding tractors dan juga rotators. Okey. Reka bentuk sambungan. Sudut sambungan, jarak punca, muka punca, susunan menyimpal, lakaran sambungan dengan ukuran. So, benda ni, reka bentuk sambungan ni mestilah penting. Dia sangat penting dalam tata cara menyimpal. Sebab sudut ni dia akan terangkan kat situ berapa sudut yang perlu digunakan. Sebab ada 30 hingga 35 bagi sudut rancung, ataupun included angle dia 60 hingga 70. Okey. Jarak punca sama ada 2 hingga 3 mm. Sama enggak muka punca 2 hingga 3 mm. Susunan mengimpal ni maksudnya setiap larian kita. Larian pertama untuk penetration. Okey. Susunan mengimpal penetration, lepas tu hot pass, lepas tu fill pass dan last sekali adalah capping. Dan juga bila susunan mengimpal ni bagi plate yang 12 mm ada 7 larian. Iaitu 1 untuk penetration, 2 untuk hot pass, 3 dan 4 untuk fill pass, 5, 6, 7 untuk capping. Okey, lakaran sambungan dengan ukuran. So, akan ada lakaran dia. Persediaan permukaan dan sambungan. Okey, ini termasuk kaedah persediaan logam di kipas seperti api memotong, flame outing, flame cutting, api mencukir dengan arka angin, arc gauging, memotong dengan arka plasma, guna plasma, mesin plasma. Okey, mencukir dengan gauging, arka plasma, gauging plasma, arc gauging. Juga sama ada di mesin ataupun di canai. Okey, pembersihan permukaan. Kaedah pembersihan menggunakan oksida permukaan, berus dawai. Sama ada guna berus dawai, guna pembersih cecair, aseton, pembersih asid. Okey, paku kimpal. Paku kimpal ni sangat penting
untuk menyediakan projek sebelum dikimpal. So kena set upkan projek tu, besi tu kita buat ke paku kimpal tu. Jadi panjang dan saiz paku kimpal ni sangat penting. Panjang dia berapa, saiz dia. Kalau terlalu pendek, paku kimpal ni senang terbuka, jadi patah. Jadi kedudukan penempatannya, pembersihan, jenis logam pengisi untuk paku kimpal, guna elektrod apa untuk paku kimpal, dan juga proses untuk paku kimpal. Okey, kedudukan mengimpal, semua jenis kedudukan tu mesti adalah dibagi tahu dalam tata cara mengimpal dalam WS. Sama ada kedudukan 1G, 1F, 2G, 2F, 3G, 3F, 4G atau 4F, dan juga seterusnya 6G, 5G. Okey. Teknik dan butiran mengimpal, teknik larian punca, elektrod dan kaedah pembersihan. Teknik dia, larian dia, saiz elektrod dia gunakan, susun atur dan penempatan larian lain-lain larian kimpal, teknik mengayam, teknik guna apa, teknik mula dan berhenti, start and stop untuk mengimpal, persediaan dan mengimpal penyambung di sebelah belakang second side, elektrod stick out, pengawalan erotan. Biasanya besi akan ada erotan. Okey, jadi kena kawal. Macam mana nak kawal tu? Prapandas dan pemanisan lapisan dalaman, preheat, interpass. So sebelum start gunakan prapandas dulu. Buat prapandas dulu pada besi yang kita nak kimpal. Okey, rujuk seperti yang disyorkan oleh industri pembuatan keluli atau arahan rawatan haba. Rawatan sekelas mengimpal, post heating, stress relieving dan normalizing mesti diutamakan. Semua suhu dan masa pemanasan mestilah direkod. Okey, pengujian, semua jenis ujian sama ada musnah atau tanpa musnah jika diperlukan. Ini biasanya dilakukan oleh kontraktor bagi mencapai piawaian atau kod kelulusan yang diiktiraf. Okey, pengujian pun ada beritahu kat situ. Semua jenis ujian. Merekod butiran, jika terdapat butiran lanjut diperlukan seperti mengikut perjanjian kerja-kerja binaan. Dia hendaklah dimasukkan ke dalam tata cara kimpalan. Okey, meminda tata cara kimpalan yang telah diluluskan. Okey, meminda tata cara kimpalan yang telah diluluskan. Okey, sekiranya sesuatu tata cara yang telah diluluskan hendaklah dipinda dari segi tarikh atau lain-lain perkara, ia hendaklah diberitahu kepada badan yang meluluskannya, yang mungkin mengarah untuk membuat ujian kimpalan tambahan dan diulang kelulusan serta kelayakannya di antara butir-butir umum yang boleh ditukarkan. Okey, cara dia, logam asas, proses kimpalan, bahan guna habis dia, rawatan haba, kedudukan mengimpal. Okey, ini adalah contoh WS. Kalau awak tengok sini, inilah contoh WS untuk positions 6G. Okey, dari sini kita ada, awak akan tengok dia beritahu klien, mobil, projek dia, reference number dia, procedure descriptions untuk apa benda, heavy wall offshore untuk rata minyak ni, material apa benda, AS, grade, material bagi besi tu. Okey, position, nanti position dia 6G, kedudukan 6G. Okey, diameter untuk besi, thickness dia, tebal, clamp type, macam mana nak clamp dia, nak internal. Okey, interpass 300, preheat, proses rawatan haba. Okey, 100 degree. Okey, welding process untuk root, small, hot pass guna small juga, fill and cap guna small juga. Proses untuk root maksudnya larian pertama guna small, hot pass guna small,
fill pass dan juga capping guna small juga. Okey, gradient direction vertical down. Semua vertical down. Filler you guna Lincoln. Okey. Polarity direct current positif. Direct current positif. Shading gas tak ada sebab ini untuk small. Small tak ada shading gas. Push gas. Okey, pass number. Pass nombor 1 iaitu proses untuk larian bagi timpalan penetration, penembusan. Filler size 3.2 mm. Ampere yang digunakan 70 hingga 130 voltan. Speed dia, kadar kelajuan, heat input. Okay. Yang kedua untuk hot pass sama juga dibagi 4.0, guna yang lain, guna yang besar. 40 ampere 110 hingga 210 voltan dia, dan juga fill pass dan juga capping last sekali. Okey, untuk filler size ni hot pass, fill pass dan capping dia guna sama. Elektrod untuk penetration dia guna yang lagi kecil, yang lebih kecil. Okey, amperes ni berlainan Kalau satu guna yang rendah, yang kedua guna 110 hingga 210, fill pass guna tinggi sikit, dan juga untuk capping guna rendah sikit daripada fill pass. Okay. Kat sini welding preparations. Kat sini kita bagi tahu muka punca, jarak punca dan juga sudut, included angle 60 hingga 70. Maksudnya kena buat hingga sini bagi sudut serum satu besi 30 hingga 35. Okey, notes. Notes ni dia ada bagi tahu apa semua kat sini. Macam mana kerja dia, tu pass apa semua. Kau boleh tengok. Pass location 1 2 3 4 5. Maksudnya ada banyak lain ni sebabnya thickness-nya 18.3. 18.3 maksudnya tebal lah. Okey. Okey, yang tu saja untuk topik untuk kali ini. Seterusnya kita ada topik yang seterusnya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.